A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita jumpa di sesi kali ini di munasabah peringati nuzulul Al-Qur'an. Dalam sesi pertama kita membincangkan tentang Al-Qur'an dan bulan Ramadan, betapa Ramadan mulia sebab diturunkan Al-Qur'an, betapa mulianya manusia juga sebab berinteraksi dengan Al-Qur'an dan memahami mendalami Al-Qur'an. Maka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafus saleh, para ulama umat Islam terdahulu berburu, berbondong-bondong, saling berebut untuk menggunakan peluang bulan Ramadan untuk meningkatkan kualiti mereka bersama Al-Quran. Nah, pada kali ini mari sama-sama kita membincangkan tentang kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Kita ini dengan Al-Quran itu macam apa? Macam belum kenal, macam orang asing tak pernah kenal, atau kita dengan Al-Quran dah kenal, dah mula tahu namanya siapa, dia tinggal kat mana, atau kita dengan Al-Quran dah menjadi kawan rapat sangat. Kita tahu luar dalam dia, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, apa yang buat dia marah, apa makanan kesukaan dia, kan? Kita rapat kenal dengan dia. Atau kita dengan Al-Quran dah menjadi sehati, maknanya kita mengadu kepadanya, menjadi kawan bersama dia, suka duka dari masa ke semasa. Itu penting, teman-teman para jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kerana Al-Quran adalah mukjizat abadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Dan kata Allah dalam ayat yang kita baca tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, satu kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad untuk umat Islam. Mubarakun, kitab yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan kebaikan. Jadi kalau kita ingin kebaikan, kalau kita ingin barakah dalam hidup ini, maka kita wajib untuk dapat mengenal, selalu berinteraksi bersama Al-Quranul Karim, dekat-dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka mari pada hari ini kita lihat interaksi kita dengan Al-Quran. Ada mungkin di antara kita yang belum kenal Al-Quran, atau baru nak mula mengenal Al-Quran. Mungkin dulu terlalu sibuk bekerja, atau dulu fokusnya lain. Sekarang baru mengetahui betapa pentingnya untuk kita dapat mengenal Al-Quran. Jadi ada golongan yang mungkin belum boleh membaca Al-Quran. Maka gunakan peluang bulan Ramadan ini untuk kita melatih, melancarkan bacaan Al-Quran. Yang mungkin belum kenal huruf, boleh mulakan dengan belajar mengenal huruf Al-Quran, belajar mengenal huruf sambung, begitu terusnya sampailah dia lancar membaca Al-Quran. Ada golongan yang mungkin sudah lancar membaca Al-Quran, tetapi hukum ahkam tajwidnya, cara bacaannya mungkin masih salah. Maka dari golongan ini perlu untuk membaiki bacaan Al-Quran agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam firman-Nya warattil Qur'ana tartila. Maka
Maka bacalah Al-Quran dengan bertartil. Maknanya dengan bacaan yang betul, hukum ahkam tajwid yang betul, kan? Dengan suara yang baik atau lagu yang baik. Nah, setelah kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, kita baca Al-Quran dengan lancar, ada lagi tak yang lain? Apakah cukup begitu? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tadi sebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru artinya agar kita dapat bertadabbur Al-Quran. Bertadabbur artinya apa? Artinya kita memahami Al-Quranul Karim. Memahami Al-Quran berarti kita wajib membaca Al-Quran, kemudian coba memahami kandungan Al-Quran. Dan kandungan Al-Quran itu atau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lidah bahasa Arab yang fasih. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara kita memahami bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Itu perkara yang pasti, yang perlu dilalui oleh setiap orang muslim kalau ingin berinteraksi dengan cara memahami Al-Quran. Tapi kalau kita tak mampu untuk belajar bahasa Arab, maka kita boleh minimal apabila kita membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran bersama terjemahnya. Terjemah Al-Quran dah banyak sekarang. Ada terjemah English, ada terjemah Melayu, ada terjemah Cina, ada terjemah apa lagi, Hindi. Semua bahasa-bahasa utama dunia, Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa tersebut. Tapi mungkin bahasa Jawa tak adalah bahasa Boyan Al-Quran tak ada terjemah dia. Tapi bahasa-bahasa utama lain ada. Tinggal kita nak pilih saja. Begitu juga dengan apps Al-Quran yang mengandungi terjemah Al-Quran. Begitu banyaknya. Tinggal download aja di smartphone kita. Saya pernah sebut bahawasanya smartphone yang tak ada Al-Quran di dalamnya, maknanya dia belum diislamkan. Sebagai orang Islam sepatutnya kita perlu ada app Al-Quran di dalam smartphone kita, agar Al-Quran dekat dengan tangan kita, dekat dengan hati kita, dekat dengan harian kita. Jadi apabila kita telah lancar Al-Quran, maka cubalah dekat lagi dengan Al-Quran dengan coba mempelajari bahasa Al-Quran. Mudah Al-Quran itu. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Aku telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, adakah ada siapa yang ingin tadabbur, mengambil peringatan daripadanya? Jadi Al-Quran itu mudah. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. Walaupun sepanjang pengalaman saya mengajar bahasa Arab, biasanya saya dengar di luar-luar, biasanya pada awal-awalnya ramai yang belajar bahasa Arab. Kemudian minggu demi minggu, bulan demi bulan, berkurang sampai tinggal segelintir sahaja. Tapi tak apa, masih ada kumpulan-kumpulan yang komitmen untuk cuba untuk memahami bahasa Arab, cuba untuk belajar bahasa Arab. Cari dan jangan putus asa untuk terus mempelajari bahasa Al-Quran. Sebab saya tahu bahawasanya kita Singapura ini dah biasa dengan bilingual, dua bahasa minimum, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi mudah untuk kita belajar bahasa lain, insya-Allah dengan semangat yang kukuh. Nah, apabila kita dah boleh untuk mempelajari bahasa Al-Quran, maka itu adalah satu nikmat, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mudah untuk memahaminya. Apabila kita membacanya di dalam solat-solat kita, maka kita akan mudah untuk menghayati, dan kita akan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap dengan kita ketika kita membacanya. Itu yang sangat penting, sehingga akan menjadikan tadabbur tadi menjadi tadakkur, iaitu kita mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Jadi artinya ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca, cuba memahami, dan setelah kita memahaminya, kita cuba nilaikan itu dalam kehidupan kita. Kita cuba merefleksikan itu dalam kehidupan kita seharian kita. Saya kasih contoh surah yang pendek, contoh Wal Asri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu berarti amat penting sekali. Berarti masa itu sangat penting. Nah, sekarang kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Macam mana kita menggunakan masa? Seberapa banyak masa yang kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, beramal soleh, perkara-perkara yang boleh memberikan faedah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain, perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita dengan syurga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak masa itu yang hilang begitu sahaja, padahal umur kita berkurang dan perjalanan kita menuju alam akhirat begitu jauh. Adakah kita telah menggunakan masa dengan terbaik? Itu di antara yang disebut dengan at-tadabbur bil Quran atau at-tadakkur. Kita refleksikan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita dapati contohnya masa kita masih banyak dibuang-buang, masih banyak untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka kita cuba berazam, yes, dengan Al-Quran ini aku akan cuba untuk menggunakan masa dengan yang terbaik. Contoh lain apa? Contoh ketika kita membaca surah Al-Insyirah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Jadi artinya apa? Artinya apabila kita menghadapi kesusahan itu, kita dapat bersabar. Kita dapat menjangkakan bahawasanya selepas adanya kesusahan ini mesti ada kesenangan. Jadi ketika susah menghadapi kita dah ada mindset dalam diri kita. Oh, maknanya selepas ini insya-Allah akan ada kesenangan. Jadi kita akan bersabar menghadapi kesusahan. Kita akan cari segala peluang untuk keluar daripada kesusahan ini dengan berfikiran positif. Contohnya. Nah, ini disebut dengan tadakkur dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui proses berinteraksi dengan Al-Quran, di antaranya adalah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian refleksikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ada satu lagi adalah menghafal Al-Quran. Kita kan selalu setiap masa kita ingin kehidupan kita meningkat, kualitinya meningkat. Kalau rumah daripada 2 bilik nak 3 bilik, 3 bilik nak 4 bilik, kan macam gitu. Kalau tunggangan kita daripada basikal nak motor, daripada motosikal nak kereta, daripada kereta yang biasa nak kereta yang lebih baik, kan macam itu. Duit kat bank pun macam itu. Kita daripada simpanan kita mungkin 1,000 nak 2,000, daripada 2,000 nak 3,000. Begitu juga dengan hafalan Quran kita. Minta maaf sangat, apalagi di zaman di musim Covid ini kan, yang orang semua tak pergi masjid, semua jadi imam kat rumah. Nah, itu diuji hafalan kita. Minta maaf, ada yang mungkin dia punya senjata utama dia qul aja. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bukan tak boleh, baik daripada langsung tidak boleh menghafal Al-Quran. Tapi kalau boleh, kita nak tingkatkan penghafalan kita tentang Al-Quran. Boleh tak? Susah lah Ustaz. Mana ada susah.
perkara yang susah kalau kita lazimi, kita azamkan, insya-Allah akan mudah. Saya kasih satu tips. Jangan banyak-banyak lah. Satu hari satu ayat sahaja. Daripada surah-surah yang ringkas tu, satu ayat pun kadang hanya setengah baris pun. Macam mana caranya? Baca ayat itu 100 kali. Bila? Pada dalam 24 jam tu baca 100 kali. Ketika habis solat baca 5 kali ayat tu. Ketika sekarang ni dah tak kita pergi mana-mana kan. Kalau kita pergi mana-mana, contoh sambil tunggu bas, baca 5 kali. Di dalam bas baca 5 kali. Kan? Naik ke MRT baca 5 kali. Sambil tunggu ini baca 5 kali. Sampai queue kat kaunter baca 5 kali. Baca sampai 100 kali. Ataupun kalau tidak mungkin minimum biasanya 44 kali. Baca je. Lepas baca tu maka baru mula dia hafal. Pelan-pelan satu ayat tu. Jadi mungkin dalam seminggu satu ayat lah. Seminggu satu ayat, 4 minggu dah 4 ayat. Kalau 1 tahun tu ada 48 minggu dan 48 ayat. 48 tu dah dekat 3-4 muka surat. Daripada sekarang ini umur, minta maaf, sampai dah ada yang 60 tahun hanya qul huwallahu ahad aja yang dihafal, maka lebih baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kekuatan untuk kita melazimi menghafal Al-Quran. Perlu ada plan terus menghafal Al-Quran. Sebab mulia kita dengan Al-Quran. Nah, untuk seterusnya, agar kita, komitmen kita kepada Al-Quran itu kekal, kita perlu mendapatkan sokongan. Kita perlu letakkan target kita bersama Al-Quran. Bila kita dah boleh membaca Al-Quran, maka kita laziminya. Ada orang yang mungkin dia dah boleh baca Quran tapi dia tidak melazimi Al-Quran. Artinya dia boleh baca tapi tak baca apa-apa. Kan? Caranya, maka kita perlu pertama sekali kita tetapkan target yang sikit, target yang ringan. Jadi mungkin satu hari saya nak membaca satu muka surat Al-Quran. Dalam 5-10 minit satu muka surat dah habis tu. Kan, satu hari. Ataupun kalau susah sangat mungkin setengah muka surat lah Ustaz. Okey, setengah muka surat boleh. Lazimi setiap hari setengah muka surat. Kemudian kerana kalau kita terlalu bersemangat, nanti kita akan tercecir di tengah jalan. Ambil sesuai dengan kemampuan kita. Kita nilai masa kita ada tak dalam 5-10 minit kita dalam satu hari. Kita fokuskan itu untuk membaca Al-Quran. Sama ada membaca sahaja ataupun membaca sambil memahami Al-Quran, ataupun akan lebih baik membaca sambil mentadabbur mentadakkur Al-Quran. Kemudian cari sokongan bersama keluarga. Cari masa-masa bersama keluarga untuk membaca Al-Quran. Ini bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Jadi cari masa-masa yang kita komitmen bersama. Jom setiap habis solat, contoh habis solat subuh, ngantuklah Ustaz, okeylah solat zuhur, solat asar, solat maghrib, pilih satu masa untuk kita baca Al-Quran bersama-sama. Sebab kebaikan itu perlu kepada sokongan, perlu kepada kita nampak orang, dia kawan kita si adik ni baca Quran, wah saya nak baca Quran juga, tak boleh tak baca, kan, contoh. Jadi dengan macam itu kita akan selalu berlomba-lomba saling menyemangati untuk kita dapat membaca Al-Quran. Dulu ada saya mengikuti grup di dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp, grup kita membaca Al-Quran satu hari satu juzuk, ada yang satu hari lebih kurang lagi setengah juzuk, ada yang satu hari 2 muka surat dan sebagainya. Cari, ada app tersebut, namanya Odoj ataupun Odol, boleh cari dalam internet, ada. Kita boleh bergabung dengannya untuk kita saling dapat mengingatkan, menyemangati satu dengan lain untuk kita berkomitmen dengan Al-Quran. Tetapi minimum sekarang di bulan Ramadan ini kita perlu cuba sedaya upaya untuk mengkhatam Al-Quran, melazimi Al-Quran, insya-Allah. Rasanya sampai di sini dahulu, mudah-mudahan bermanfaat, utamanya kepada diri saya, kepada keluarga saya, kita menjadi ahli Al-Quran, dan juga kepada para jamaah semua, kaum muslim muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah bersama Al-Quran dan dapat syafaat daripada Al-Quran, insya-Allah di akhirat kelak. Wal afu minkum, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri
saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi